Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita. Kita akan pergi kepada bab yang ke-6, iaitu bab nisbah dan graf fungsi trigonometri. Okay, so untuk hari ini kita akan pergi kepada subtopik yang pertama, iaitu nilai sinus, kosinus dan juga tangent, di mana standard pembelajaran untuk hari ini ialah 6.1.1, iaitu membuat dan menentusahkan konjektor tentang nilai sinus, kosinus dan tangent sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 dengan sudut rujukan sepadan. So di sini kita tahu kita dah belajar sebelum ni apa itu trigonometri, kita dah belajar sinus, kosinus dan juga tangent. So kita imbas kembali apakah yang dimaksudkan yang kita perlu ingat untuk bab yang ini. So yang pertama ialah satu segitiga bersudut tegak. Biasanya kalau untuk trigonometri dia akan lipatkan segitiga bersudut tegak. Okey, di mana dalam segitiga bersudut tegak tu ada satu garis yang paling panjang yang iaitu kita namakan sebagai hypotenuse. Kedudukannya ialah bertentangan dengan sudut 90 darjah. Okey, itu garis hypotenuse. Dan untuk mengira salah satu sisi dalam segitiga bersudut tegak, kita boleh gunakan teorem Pythagoras, di mana teorem ni kamu dah pun belajar semasa di menengah rendah. Okey, so bagaimana kita nak mencari nilai sisi A, sisi B atau sisi C sekiranya diberi dua sisi yang lain. Okey, so kita boleh gunakan teorem ini, di mana untuk mencari sisi A kuasa 2 sama dengan C kuasa 2 tolak B kuasa 2. So berapa panjang C tu, kita ambil kuasa 2 tolak dengan B kuasa 2. So untuk mencari sisi B, C kuasa 2 tolak dengan A kuasa 2. Dan untuk mencari nilai sisi C, di mana sisi paling panjang iaitu hypotenuse, A kuasa 2 tambah dengan B kuasa 2. So saya harap kamu masih ingat tentang teorem Pythagoras ni, sebab lepas ni kita akan gunakan balik. Okey, ada soalan-soalan tertentu yang memerlukan kita menggunakan kembali bagaimana nak mencari panjang sesuatu sisi yang melibatkan segitiga bersudut tegak. Okey, dan untuk menengah rendah juga kamu dah pun belajar berkenaan basic tentang trigonometri, iaitu sinus, kosinus dan juga tangent. Okey, bila diberi satu sudut pada kita, contohnya saya bagi theta di sebelah bawah, kedudukan theta ni mungkin di sebelah bawah ni ataupun di sebelah atas segitiga tersebut. Okey, bergantung kepada kedudukan sudut yang diberi. Okey, kalau sini saya letakkan theta tu di sebelah bawah, so kita ikut bertentangan sebelah dia pada rajah ini. Tapi kalau kita ubah sudut theta itu di sebelah atas, so kedudukan dia dah jadi lain. Okey, so katalah saya bagi theta di sini, so bertentangan dengan theta itu kita namakan sisi bertentangan ataupun T tentang. Bersebelahan dengan sudut theta kita namakan sebagai sisi bersebelahan ataupun S. Dan sisi yang paling panjang yang bertentangan dengan sudut 90 darjah tadi kita namakan sebagai hypotenuse ataupun H. So macam mana kita nak menentukan nilai sin, cos dan juga theta ni? So untuk nilai sin, apabila kedudukan theta berada di situ, sin ialah bertentangan per dengan hypotenuse. So kena ingatlah, sin ialah tentang per hypotenuse, ataupun kita boleh gunakan akronim yang mudah untuk kita ingat, iaitu saya takut hantu. Saya sin T tentang, okey, takut tu untuk tentang, H tu untuk hantu. Atau kamu boleh reka sendiri akronim lain, ayat lain yang kamu rasa senang untuk kamu ingat. Okey, so bila sebut sin, saya takut hantu. So kita tahu bahawa S T per H. Okey, kalau cos pula ialah sebelahan per dengan hypotenuse, atau cos ialah K S H. Okey, so maksudnya kamu suka hantu. So kamu suka hantu, kamu cos, S tu sebelah, H tu hantu tu untuk hypotenuse. Dan untuk tangent pula ialah tentang per sebelah, bertentangan, sisi yang bertentangan perkan dengan sisi bersebelahan. So tentu tak suka. Okay, so ini adalah contoh-contoh yang kamu boleh hafal. So kalau katanya sin tu apa? Saya takut hantu. Cos tu apa? Kamu suka hantu. Dan kalau tanya tangent, tentu tak suka. So kita tahu itu mewakili
terms yang kita nak guna lah. Okay? So ada juga kalau kamu boleh ingat lagi, kita gunakan istilah bahasa Inggeris di mana bertentangan dengan theta tersebut kita namakan sebagai opposite side. Opposite bertentangan, sebelah dengan side kita namakan sebagai adjacent, dan juga hypotenuse H lah, hypotenuse. Okay? So ada juga kita gunakan istilah bahasa Inggeris. So bila sin, kita terus ingat so, opposite per hypotenuse. Sin opposite per hypotenuse. Untuk cos, kita gunakan C, cos. So cah, okay, ataupun kah, CAH, maksudnya adjacent per hypotenuse. Dan juga untuk tangent is opposite per adjacent, ataupun kita boleh gunakan sebagai tua, so cah tua. So ini hanya untuk macam mana kita nak ingat bagaimana untuk kita menentukan sin, cos dan juga tangent. Okey, untuk silibus yang KSSM yang kita perlu belajar dalam tingkatan 5 ni ialah berkenaan dengan bulatan unit. So apakah yang dimaksudkan dengan bulatan unit? So bulatan unit ni ialah satu bulatan yang berjejari satu unit. Jejari dia mesti syarat satu unit dan berpusat di asalan. Asalan ialah koordinat sifar-sifar, di mana X sifar, Y pun sifar. So kena ingat bila sebut sahaja bulatan unit, sisi dia ialah satu unit. Dia tak cakap berapa cm ya, dia cakap dalam unit. Satu unit, maksudnya kiri, kanan, atas, bawah satu unit, sama besar lah. Dan juga berpusat di paksi asalan, di titik asalan. Di mana paksi X dan paksi Y itu membahagi bulatan kepada 4 sukuan utama. Okay? So katalah kita ada paksi X dan juga paksi Y. Dan pada setiap paksi tersebut kita ada koordinat X dan Y dia. Pada paksi X kita ada 1, lepas tu kita ada Y 1. Di sebelah kiri kita ada negatif 1. Okay, sebab dia berada di kiri sifar tu. So jadi 1. Dan di sebelah bawah juga. So atas 1, bawah mesti negatif 1. Dan kita ada satu bulatan. So bulatan ini ialah bulatan unit, di mana jejari dia ialah satu unit dan juga dia berpusat di titik sifar-sifar asalan. Okey, dan kita dapat lihat bahawa bulatan ini membahagi paksi X dan Y itu membahagi bulatan tersebut kepada 4 sukuan yang sama besar, di mana sukuan-sukuan itu ialah sukuan yang pertama kita bermula dari sudut kanan atas. Okey, ingat dari kanan atas. So kita mulakan dengan sukuan 1. Sukuan pertama di mana sudut yang ada dalam sukuan 1 ialah di antara sifar hingga 90. Okey, bermaksud theta itu nilainya lebih besar dari sifar dan kurang dari 90. Okey, bermaksud sudut yang ada dalam sukuan 1 ialah di antara 1 hingga 89. Okey, kalau nombor bulat 1 hingga 89 itu. Okey, maksudnya dia kurang daripada 90. Okay, sebab kosong dengan sifar dengan 90 tu betul-betul berada atas paksi Y dan juga paksi X. Okay, so sifar hingga 90, theta tu dia guna simbol kurang. Maksudnya dia kurang, dia tak ada timbul tambah dengan kat bawah. Maksudnya dia bukan sama dengan 90. Dia kurang dari 90 tapi dia lebih daripada sifar. Okay, itu sukuan yang pertama. Sukuan yang kedua kita tengok arah pergi ikut lawan jam. Okay, jangan kita turun ke bawah, kita pergi ke sebelah kiri. Okay, dia mesti ikut lawan jam. Okay, bulatan tu. So, sukuan pertama, sifar hingga 90. Sukuan kedua, kita ada theta dia, nilai sudut dia adalah antara lebih daripada 90 tetapi kurang daripada 180. Di mana kita tahu bahawa sukuan 1, sukuan 2 ni berada atas satu garis lurus. Okay, so satu garis lurus kita tahu nilai dia 180. Bermaksud sudut yang berada dalam sukuan 2 mestilah kurang daripada 180. Okey, dan di sebelah bawah iaitu sukuan yang ketiga, nilai dia adalah di antara 180 hingga 270. Lebih daripada 180 tetapi kurang daripada
270 darjah. Dan sukuan yang terakhir, sukuan yang keempat ialah di antara lebih besar daripada 270 tetapi kurang daripada 360 darjah. 360 darjah itu ialah pada paksi X tu. Okey, sama dengan sifar tu. So ini membentuk satu bulatan. Okey, bermula daripada paksi X. So dia pusing arah lawan jam patah balik sampai ke paksi X semula. Okey, so ada 4 sukuan. So ini kita namakan sebagai bulatan unit di mana jejari dia adalah 1 unit. Okey. So, apa pula yang dimaksudkan dengan sudut rujukan sepadan? Okay, tadi kita dah kata dalam kita punya standard pembelajaran kita kena bandingkan sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 dengan sudut rujukan sepadan. So, apa itu sudut rujukan sepadan? Sudut rujukan sepadan ni simbol yang kita gunakan adalah simbol alfa. Okay, dia macam huruf A tu ada ekor tu. So sudut simbol yang kita guna untuk refer pada sudut rujukan sepadan dalam bab ni, kalau nampak simbol ini bermaksud itu ialah sudut rujukan sepadan. Okey. Dan kena ingat satu ciri penting dia iaitu dia sentiasa kurang daripada 90 darjah. Okey, sudut rujukan sepadan ni mesti nilai kurang daripada 90 darjah. So kita tengok untuk setiap rujukan apakah nilai bagi sudut rujukan sepadan dia. Okey, katalah kita ada sukuan yang pertama. Okey, ada paksi X, paksi Y. Untuk sukuan yang pertama, katalah kita diberi satu sudut, satu garis, ada sudut dia bernilai theta tu. So kita dapati, tadi kita dah kata kalau sukuan pertama, sudutnya adalah di antara sifar hingga 90. Bermaksud, dalam sukuan pertama, sudut dia memang kurang daripada 90 darjah. Okey, tadi kita kata sudut rujukan sepadan kurang dari 90 darjah. So kita tahu sukuan 1 memang kurang daripada 90 darjah. Bermaksud theta itu kita boleh tulis sama dengan alfa. Sama dengan sudut sepadan. Okey, bermaksud theta nilai sudut itu samalah dengan sudut rujukan sepadan kita iaitu alfa. Ataupun kalau kita nak tulis alfa, alfa sama dengan theta. Okay, so itu untuk sukuan yang pertama. Kita tengok untuk sukuan yang kedua. Okay, katalah kita diberi satu garis, ada sudut di situ iaitu sudut theta. Dan kita dapati sekarang, bila kita nak ambil theta, kita ukur daripada paksi X itu ke sebelah kiri. So kita dapati nilai theta itu dah lebih daripada 90 darjah sebab dia dah pergi kepada sukuan yang kedua. Okay, kita kena ingat tadi bahawa sudut rujukan sepadan kita mesti kurang daripada 90. So mana sudut yang kurang daripada 90? So kalau kita tengok di sebelah kiri, kita ada satu sudut, itu kurang daripada 90 darjah. So kita ambil itu sebagai alfa kita. Okey, itu sudut rujukan sepadan alfa kita. So kita tahu bahawa satu garis lurus nilai dia 180 darjah. So macam mana kita nak cari theta? So, untuk mencari theta, kita ambil satu garis lurus 180 tolak dengan alfa. Okay, kita dapatlah theta. Ataupun kalau kita nak mencari alfa, 180 tolak dengan theta. Okay, berapa nilai theta yang diberi? So, 180 tolak theta, kita akan dapat nilai sudut rujukan sepadan yang kita nak. Okay. So yang ketiga, kita tengok sudut dalam sukuan yang ketiga iaitu yang berada di sebelah kiri bawah. Okey, sebelah kiri bawah. So mana sudut theta dia? Theta mesti kita nak kira dia mesti mula dengan paksi X. So itu ialah sudut theta dia besar tu. Sampailah ke sukuan ke garis pink. Okey, so theta. Ini pula kalau kita tengok dia memang dah confirm lebih daripada 90 darjah. So tadi kita nak 90 darjah saja. So mana sudut yang 90 darjah? Yang 90 darjah ialah yang berada di sebelah bawah tu saja. Okey, dan kita tahu bahawa satu garis lurus yang atas tu nilai dia ialah 180. So apa kaitan dia? Macam mana kita nak mencari sudut theta tu? Sudut theta ialah 180 tambah dengan alfa yang kecil kat bawah tu. So kita dapatlah sudut yang besar theta tu. So theta tambah dengan 180 tambah alfa. So kalau kita nak cari alfa, bermaksud
Theta kena tolak 180, kita dapatlah alfa. Okey. Alfa ialah theta tolak 180. Dan yang terakhir ialah sukuan yang keempat, iaitu sukuan yang berada di sebelah kanan bawah. Okey. So yang ini pun sama, kita kena ukur daripada paksi X, so kita dapat theta yang besar tu. Dia dah lebih daripada 90 darjah. So mana sudut yang lebih kecil daripada 90 darjah? So sudut yang kecil ialah di sebelah kanan tu, iaitu itulah alfa kita, sudut rujukan kita. So kita tahu bahawa satu bulatan iaitu 360 darjah. So macam mana nak cari theta? Theta sama dengan 360 darjah tolak dengan alfa. Ataupun kalau kita nak cari alfa, 360 darjah tolak dengan theta. So ini ialah sudut rujukan sepadan untuk keempat-empat sukuan. Okey, di mana kalau nak cari sukuan pertama, sudut rujukan dia alfa sama dengan theta. Untuk sukuan yang kedua, nak cari alfa 180 tolak theta. Kalau sukuan ketiga, nak cari alfa, theta yang tolak 180. Dan untuk sukuan yang keempat, 360 tolak theta. So saya harap yang ini kamu boleh faham. Okey, macam mana nak menentukan sudut rujukan sepadan untuk setiap sukuan. Okey. So apa pula hubungan dia? Sekarang kita nak kaitkan dia sudut rujukan sepadan tu dengan fungsi sinus, kosinus dan juga tangent. Okey, so kita ada 4 sukuan tadi. Okey, untuk setiap sukuan ni, sukuan yang pertama, semua nilai sin, cos dan juga tangent, nilai dia mesti positif. Nilai dia adalah positif. Sin positif, cos positif dan juga tangent pun positif. Untuk sukuan yang kedua, hanya nilai sin sahaja yang positif, di mana nilai cos dan juga tangent kita akan dapat negatif. Okey, sebab kedudukan dia berada di sebelah atas kiri tu, sin sahaja positif, cos dan tangent negatif. Okey. Untuk sukuan yang ketiga, sin negatif, cos negatif, tetapi tangent positif. Okey. Dan untuk sukuan yang keempat, sin negatif, cos positif dan juga tangent negatif. Banyaknya, macam mana nak ingat? Okey. Sukuan 1 semua, sukuan 2 sin sahaja positif. Maksudnya kalau kita sebut sin sahaja positif, cos dengan tangent negatif. Kalau sukuan 3 tangent sahaja positif, yang 2 lagi negatif. So nak senang ingat, kamu hafal yang positif sahaja. Semua sin, tangent, cos. Okey, semua sin, tangent, cos. So ataupun buatlah satu ayat, buatlah satu akronim yang kamu senang nak ingat. Saya suka tengok kartun. Saya suka tengok kartun. Semua sin, tangent, cos. Okey, atau kamu boleh buat apa saja ayat yang kamu rasa kamu boleh senang ingat. Okey, bila sebut saya suka tengok kartun tu dah tahu kita bermula dari atas kanan, pusinglah sampai yang ke bawah kanan. So saya suka tengok kartun. Okey, so lebih senang untuk mengingat. Okey, bagaimana kita nak menggunakannya, bagaimana kita nak kaitkannya. So yang pertama kita tengok dulu satu contoh yang tadi kita dah belajar, bagaimana menentukan sukuan dan juga sudut rujukan sepadan bagi setiap sudut berikut. Okey. So katalah kita ada 128 darjah. So dia nak sudut rujukan sepadan. Kita kena ingat dalam kepala, bila sebut sudut rujukan sepadan mesti kurang dari 90 darjah. Dan kita dapati 128 ni dah lebih daripada 90 darjah. So 128 berada dalam sukuan mana? So kena ingat balik So 128 berada dalam sukuan yang kedua. Dia lebih daripada 90 darjah tapi dia kurang daripada 180. So dia berada dalam sukuan yang kedua. So kalau untuk sudut rujukan sepadan tadi, kita dah tahu bahawa untuk mencari nilai alfa, kalau dalam sukuan kedua, 180 tolak dengan theta. So theta kita kat sini 128, so 180 tolak dengan 128. So kita akan dapat sudut rujukan sepadan dia ialah 52. Okey. Satu lagi contoh.
337 darjah. So 337 darjah ni berada di sukuan mana? So 337 darjah berada dalam sukuan yang keempat. Okay, untuk sukuan yang keempat kamu kena ingat balik. Tadi kalau nak cari alfa 360 tolak theta. So untuk sukuan sudut rujukan sepadan dia 360 tolak 337. So alfa dia kita akan dapat 23 darjah. Okay. So sekarang macam mana pula kita nak kaitkan dengan fungsi trigonometri, sin, cos, tangent. Nah, tadi contoh yang pertama tu tak ada fungsi trigo kat depan. Sekarang saya letakkan sin. Sin 289. So macam tadi juga, first tentukan dulu sukuan dia. Okay, 289 ni berada dalam sukuan mana? So 289 terletak dalam sukuan yang keempat. Okay, berada dalam sukuan yang keempat. So kita tengok pula fungsi trigo yang diberi, sin. So sin dalam sukuan keempat negatif. Saya suka tengok kartun. So pada sukuan keempat tu sin negatif. So kamu kena, satu, tentukan sukuan. Yang kedua ialah tentukan tanda dia positif negatif. So untuk sin theta sama dengan negatif. Kita letak siap-siap sebab kita dah tahu dalam sukuan 4 mesti negatif. So negatif. Kita tahu sukuan keempat 360 tolak theta. So kita akan dapat sin 289 sama dengan sin 360 tolak 289. So kita akan dapat sin 289 adalah bersamaan juga dengan negatif sin 71. Itu untuk sudut rujukan sepadan. Maksudnya 289 sudut rujukan sepadan dia adalah 71. So sebab dia tanya sin dalam sukuan keempat, nilai dia negatif. So jawapan dia ialah negatif sin 71. Okay. So satu lagi contoh, cos 221 darjah. Cos 221. First tentukan sukuan. So kita tahu bahawa 221 berada dalam sukuan yang ketiga. Dan untuk cos dalam sukuan yang ketiga dia negatif. Cos dalam sukuan ketiga negatif. So bermaksud untuk sukuan ketiga kita ingat balik tadi bahawa theta tolak 180 darjah. So bermaksud di sini untuk mencari cos 221 negatif cos 221 tolak 180. So kita akan dapat negatif cos 41. So ini ialah nilai sudut yang sepadan dengan dia. Okay. So saya harap kamu dah tahu macam mana nak tentukan nilai sudut sepadan. Yang kedua, nak menyatakan hubungan fungsi trigonometri dia. Okay. Dan satu lagi sedikit tentang apa yang dikatakan sebagai nak kaitkan fungsi sin, cos dan juga tangent ni dengan koordinat x dan y bagi bulatan unit. Okay. So jadi katalah kita ada tadi bulatan unit. Okay. Satu bulatan unit berjejari satu unit. Dan katalah saya ambil mana-mana titik atas bulatan tu dan saya sambungkan titik tersebut, saya dapat satu sudut. Okay, satu sudut theta di situ. Okay, dan titik tu katalah saya namakan sebagai x dan y. So atas bulatan unit, bila kita ada satu koordinat x dan y, so yang pertama tu x, yang kedua tu y. So apa kaitan dia dengan fungsi trigonometri? So untuk sin, kita ambil ataupun kita tengok koordinat y dia. Y kat sini dia bagi berapa? So itu ialah merujuk kepada sin theta. Okey. Kalau kita nak cos, bermaksud kita kena rujuk koordinat x. Dan kalau kita nak tangent, kita ambil nilai koordinat y perkan dengan atau bahagikan dengan koordinat x. So boleh dapat So kalau nak sin, kamu tengok y. Kalau kamu nak cos, tengok koordinat x. Dan kalau nak tangent, koordinat y bahagi dengan koordinat x. Okay, kita tengok contoh. Okay, katalah kita diberi satu bulatan unit dengan koordinat ataupun sudut theta tu di situ, dan saya letakkan titik tu ialah koordinat dia ialah negatif 0.4695 dan juga
0.8829. Okay, kenapa negatif 0.4695 tu negatif? Sebab dia berada di sebelah kiri koordinat X. So sebab tu nilai dia negatif. 0.8829 tu positif sebab dia berada sebelah atas. Macam kita buat koordinat biasa, cuma dia dalam yang ini di atas bulatan unit tu. Okay, so bila dia berada di sebelah kiri atas, bermaksud koordinat X dia negatif, koordinat Y positif. Kalau dia berada di sebelah bawah kiri, bermaksud X negatif, Y pun negatif. Kalau berada di sebelah kanan bawah, X dia positif, Y dia negatif. Kalau berada di sebelah kanan atas, X positif, Y pun positif. So bergantung kepada kedudukan titik tersebut. Okey, katalah diberi pada kamu titik ini. Okey. So apa nilai sin theta? Tadi ingat, untuk sin theta kita ambil koordinat Y. So sin theta ialah 0.8829. Maaf di situ sin theta. Okey, sin theta sama dengan 0.8829. Tertinggal simbol theta. Ini pun sama. Untuk cos theta kita adalah bersamaan dengan negatif 0.4695, iaitu kita ambil koordinat X saja. Okay? Tapi kamu kena pastilah bahawa yang mana X, yang mana Y. So sin theta kita ambil koordinat X, cos theta kita ambil koordinat sin theta kita ambil koordinat Y, cos theta kita ambil koordinat X, dan juga tangent theta ialah koordinat Y perkan dengan koordinat X. So 0.8829 bahagi dengan negatif 0.4695. So jawapan dia kita akan dapat negatif 1.8805. Okay, so tambahkan di situ saya tertinggal sin theta, cos theta. So saya harap kamu boleh faham macam mana kita nak kaitkan hubungan antara sin, cos dan juga tangent ni dalam sukuan 2, 3 atau 4 dalam bulatan unit ni. Okay, so kena faham dan juga ingatlah bagaimana nak menentukan sudut rujukan sepadan dan juga hubungannya dengan nilai sinus, kosinus dan juga tangent. So kita akan jumpa lagi dalam pembelajaran yang akan datang.